Astaghfirullahalazim. Saya pernah jumpa dengan satu budak 14 tahun mengandung. Bila ajak bersukan tak nak. Bila suruh riadah tak nak. Tanya dekat dia kenapa tak nak. Pusuk, pujuk mengandung. Mengaku mengandung. Saya tanya, mak tahu tak kamu mengandung? Tak tahu. Ustaz akan bagi tahu dengan mak dan ayah kamu. Tolong Ustaz, jangan bagi tahu nanti marah mak saya, matilah saya. Atau kamu buat ni kamu tak ingat pada Allah. Siapa yang ngejerang kamu ni? Boyfriend saya. Umur 16. Dia kata 4. Saya kata ini kes rogol. Kamu bawah umur. Walaupun kamu suka, tapi ini bawah umur, rogol. Saya kena lapor polis. Saya kena report mak bapak kamu. Kesian tuan-tuan. Rupa-rupanya dia dah mengandung kali kedua. Kali pertama dia minum Coca-Cola dengan Ajinomoto dengan ubat kaki 3. Gugum. Saya tanya dia, macam mana cara kamu gugurkan Coca-Cola Ajinomoto dengan kaki 3? Dia campur sekali, makan-makan muntah. Keluar, beruk keluar habis mengandung. Adakah ini yang kita nak pada anak-anak kita? Sebab tu tuan-tuan, kita tak nak berlaku. Inilah peranan kita masyarakat. Inilah peranan kita orang agama. Inilah peranan kita orang politik. Orang politik janganlah asyik bergaduh pasal politik aja. Cubalah sama-sama turun padang, selesaikan masalah kita. Sama-sama bekerja sama untuk menjayakan apa-apa benda. Politik. Tetapi ada dalam masa yang sama, dalam masa yang lain, kita berkena kerja sama. Tuan-tuan duduk di kawasan yang padat. Tiap-tiap cuti sekolah, apa anak tuan-tuan nak buat? Kalaulah kita ada dewan 2-3 tingkat. Tuan-tuan boleh bina dewan 2-3 tingkat sini. Bawah kelas, atas asrama. Tiap-tiap cuti sekolah, seluruh anak-anak karya boleh tidur sini. Saya mengajak kepada tuan-tuan supaya bersatu hati dalam bab ini. Kerana apabila masyarakat buat maksiat, apabila kita buat maksiat, penyakit dia tak kenal warna. Nyamuk dia tak kenal orang biru atau orang hijau. Tuan-tuan ingat nyamuk tu kenal ke? Nyamuk denggi tu kenal ke? Nyamuk Aedes tu kenal ke? Orang UMNO lari dia. Tak ada tuan-tuan. Dia gigit semacam je. Ni orang PAH gigit kan? Tak. Bila kena denggi, dua-dua dekat hospital Sultanah Aminah, dua-dua orang, sebelah-sebelah katilnya. Dua-dua masuk buaya air. Apa yang kamu tengok aku? Kamu apa yang tengok aku? Dalam dua-dua denggi itu pun gaduh lagi ke? Yang ini yang kita nak kerjasama. Dan saya rasa tuan-tuan penduduk di sini, tanpa mengira pahaman politik, tanpa mengira apa-apa bendera yang tuan-tuan pegang, demi untuk Islam, demi untuk kepentingan agama, kepentingan anak-anak kita, kepentingan kesejahteraan keluarga kita, sudah sampai masanya kita memikirkan apa yang sepatutnya kita buat. Surau ini menjadi pusat untuk kita menyatukan hati kita. Apa salahnya malam-malam Jumaat, Sabtu, Ahad? Jumaat, Sabtu, Ahad mereka tidur di surau. Saya tahun 70-an, abang saya rasa ramai tuan-tuan sini kenal abang saya, Kapten Najimuddin Elias. Abang saya lagi seorang. Kami kumpulkan seluruh anak-anak kampung. Apa kami buat? Tidur di surau, belajar agama, qiyamul-lail. Hasil dia tuan-tuan, inilah yang tuan-tuan boleh tengok. Setiap hujung minggu tidur di surau. Masa tu saya masih ingat ada beberapa guru. Pertama Johan Qori negeri Perak, Allah yarham Rashid Khairi, dia Johan Qori, dia mengajar tajwid. Kemudian Pak Ngah Mansur, dia mengajar fiqh dan silat. Habis sembahyang isyak, semua turun pakai baju seluar panjang, belajar silat di dataran surau, dataran madrasah, belajar silat gayung petani sampai tamat. Kemudian habis silat, tidurlah masjid, tidurlah surau. Tengah malam qiyamul-lail dengan Tok Imam. Setiap hujung minggu. Akhirnya tuan-tuan, kami tak isak dadah. Sampai sekarang kawan-kawan saya bila saya balik kampung saya Batu Kurau, semua masih elok. Ada jadi imam, ada jadi siap, ada jadi ustaz, ada jadi cikgu. Jadi yang ini peranan surau.
kita kena buat dengan lebih moden. Dan saya katakan tadi, buat bangunan kalau masih ada tanah. Buat bangunan 2 tingkat cukup. Bawah dewan kelas, atas dewan surau, dewan asrama, dengan katil, dengan kabinet, dengan loker dia, dengan dia punya tandas. Tiap kali sini masuk. Habis cuti sekolah, masukkan fakir miskin. Koprak banyak. Hujung minggu cari mana orang miskin. Taja mereka seminggu duduk di sini. Makan minum free, tapi kena belajar agama. Masukkan kelas fardu ain. Masukkan kelas kemahiran diri mereka. Habis sebulan, bulan depan panggil pula saudara-saudara kita yang mu'alaf. Saya semalam datang mu'alaf daripada Pulau Pinang nak masuk sekolah saya. Orang India Muslim. Saya kata sorry, minta maaf, dah penuh. Saya cuma ada 82 pondok. Sekolah saya ada 82 pondok. Dah penuh, saya kata, nak masuk macam mana? Yang menunggu saja hampir 200 orang waiting list. Yang menunggu nak masuk sekolah saya hampir 200 orang. Macam mana cara nak masuk sekolah ustaz ni, pondok ni? Saya kata kalau pondok tu makcik tu tak nak duduk pondok, pondok dia kosong. Kosong yang kedua, bila makcik tu mati, baru boleh isi orang. Selagi tak mati makcik tu, selagi tu lah tak boleh isi. Habis tu kami nak duduk di mana ustaz? Entahlah, saya tak dapat jawapan. Cari rumah sewa. Sebab itu kalau tuan-tuan di sini ada tanah, tuan-tuan buat pondok, sila datang sekolah saya buat lawatan. Buat lawatan ke sekolah saya. Rombongan Cik Kia ke sekolah Ustaz Kazim. Sewa bas. Kami boleh sewa bas. Ni yang duduk dekat kaki 5 surau ni, tak tidur ke dengar ceramah dia ni? Ini semuanya pelajar-pelajar saya ni tuan-tuan. Ni pelajar-pelajar dari Ipoh ni, rombongan bas. Kalau kami daripada Ipoh, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, 5 negeri boleh sampai. Kita 5 lorong tak boleh sampai. Malulah bro. Inilah dia pelajar-pelajar saya. Yang paling kecil besar dia. Ni yang duduk berjalan ni. Saya tunjuk dia kan, nampak tu? Nampak. Yang paling tua di belakang kita, umur 78 tahun. Masih belajar lagi. Yang belajarnya yang berhormat pencen, ahli parlimen pencen, setiausaha kerajaan negeri pencen, tukang kebun pencen, guru besar pencen, pengetua pencen, kerani pencen. Semua datang tanpa mengira pahaman politik. Pelajar-pelajar saya macam-macam color. Tetapi bila belajar di sekolah saya, satu color. Color kami ialah memahami Islam dan memahami Islam dan belajar Islam dan mengamalkan Islam. Seronok tuan-tuan. Datang belajar. Kami hormat, kami tak bergaduh. Sebelahnya Muslimat PAS, sebelahnya Ketua Wanita UMNO, tak gaduh. Cari pak boleh kongsi 2. Dia bagi dekat kosong belah ni, isi belah dia. Masya Allah. Macam isi dengan kuku. Jadi saya rasa di taman tuan-tuan boleh buat sekolah macam saya. Boleh buat. Saya minta tuan-tuan datang melawat. Bagaimana kita buat. Dan benda ni mudah keluar dalam TV 1, 2, 3 bulan yang lepas. Mereka buat dokumentari khas tentang sekolah saya. Saya tak kata sekolah saya bagus. Tetapi apa yang kami buat mengikut kemampuan kami. Dengan hasil sumbangan orang ramai. Dan saya rasa kalau saya boleh buat, pelajar-pelajar di belakang sekolah saya, belakang surau saya, belakang surau tuan-tuan ni boleh buat. Tak mustahil tuan-tuan yang hebat-hebat di Taman Perling ni tak boleh buat. Dengan kesatuan hati. Kami nak jaga anak-anak muda kami. Kami sayang cucu-cucu kami. Sebab tu tuan-tuan, tiap-tiap kali cuti sekolah, itulah yang kami buat. Kami kumpulkan mu'alaf. Kami kumpulkan orang fakir miskin. Kami jaga. Kami bagi pendidikan. Mudah-mudahan gejala sosial tidak berlaku. Jadi kita tak boleh kata anak muda teruk, hari ni teruk.
Kita kata teruk, tapi apa sumbangan kita untuk menjadikan keadaan tak teruk? Orang kadang-kadang dia hina saya, kadang-kadang dia petikai saya. Ustaz Kazim tu belah mana? Yang benar-benar ni Ustaz Kazim ni belah mana? Kadang-kadang yang kutuk saya, ada cuba tuan-tuan tengok dalam blog, macam-macam hina saya. Saya tak kisah, walaupun nama saya bukan Aiman. Selalu yang tak kisah ni Aiman je. Yang saya tahu, saya buat kerja. Orang yang kutuk saya, berapa ramai yang bela mualaf? Cuba tanya dia. Berapa ramai orang Islam yang masuk, bukan Islam yang kamu kenal, yang masuk Islam dengan ajaran kamu? Tak ada pun. Berapa ramai anak yatim yang kamu bela? Tak ada pun. Berapa ramai orang yang sakit buah pinggang yang kamu bela? Tak ada pun. Berapa ramai orang yang lumpuh yang kamu bela? Tak ada pun. Berapa banyak kamu menerangkan Islam pada orang? Tak ada pun. Sebab tu kita jangan bercakap banyak. Yang pentingnya ialah kerja banyak untuk menyelesaikan masalah kesempitan. Yang ketiga, punca berlaku kesempitan ialah kezaliman yang kita buat. Kezaliman pada diri kita sendiri. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tak pernah zalim pada kamu, tapi kamulah yang zalim pada diri kamu sendiri. Tuan-tuan, kezaliman kadang-kadang berlaku pada haiwan. Banyak orang yang bela kucing tapi tak bagi makan kucing. Ada orang yang mengkasih kucing. Dia kucing tu beranak kerak, ustaz. Kucing ni reja dia nak kencing je, saya kasih ustaz. Haram. Banyak orang kasih kucing. Itu belum masuk makan kucing. Dikasihnya kucing. Haram. Zalim. Allah bagi sempit hidup pada dia. Kadang-kadang dia menyempitkan burung. Saya tak kata salah bela burung. Salah apa ustaz? Saya bagi makan, saya sediakan minuman pada burung. Tapi kamu sempitkan hidup dia. Kenapa kamu sangkarkan dia? Tu yang dulu cik buat lagu tu. Wahai kau burung dalam sangkar, sungguh benar nasibmu malang, kata dia. Tak siapa ambil tahu duka dan lara dalam hatimu. Kesian kat burung. Apa salahnya buka burung biar dia keluar bebas? Kalau tuan-tuan bebaskan dia, Allah juga membebaskan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tolong orang, Allah juga akan tolong tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bantu orang, Allah akan bantu tuan-tuan. Kenapa hidup kita sempit? Sebab kita tak pernah bantu orang. Orang minta hulur duit, makcik lapar. Aku pun lapar. Encik, kita orang nak buat masjid. Kamu ni asal jumpa aku wakaf, asal jumpa aku derma. Kita marah, kita tutup pintu-pintu. Akhirnya tuan-tuan, Allah tutup pintu pada kita. Sedangkan Nabi sumpah, Nabi bersumpah tidak akan miskin orang yang menderma. Kalau Nabi sumpah, kenapa kita tak percaya? Nabi sumpah. Kita kadang-kadang sempitkan anak. Sian ke anak kita? Mak, nak ayam goreng. Kamu ni ayam. Ayam, aku tengok muka kamu dah macam ayam sekarang. Mak, nak ayam. Sian kat budak tu. Duit kita ada 20,000 dalam bank. Pergilah beli ayam dekat pasar, beli tepung goreng, gaul-gaul, goreng ayam untuk anak. Tapi kita hanya goreng ayam bila anak tu mati. Dia turun daripada bas, dia kena langgar dengan motor, mati anak. Aiman dah menangis. Aiman, orang peluk dia, sabar lekak, sabar lekak. Semalam dia minta ayam, saya tak bagi. Kenapa tak bagi? Bukan dia minta peti ais, dia tak minta pun kereta sebuah. Dia cuma minta ayam seketul dengan sos cili berempah. Tapi mak tak nak bagi. Sempit hidup anak.
Bila mati, tuan-tuan bayangkan bagaimana menyesalnya seorang ibu. Sial tuan-tuan, menyesal ni seumur hidup. Mak nak bubur, kita tak buat bubur. Mak tak larat lah. Mak nak tengok Tok Ipin ni. Mati anak malam tu. Masa mak saya mati 2 minggu lepas, ada budak mati sama tarikh dengan dia. Keluar bilik mayat sama. Saya kan mayat mak saya. Saya kata, apa sekecil mak saya ni? Bukan ustaz, itu budak mati tercekik susu. Oh, mati tercekik susu, tak keluar paper. Mak kerja, bapak kerja, ngantar pada pengasuh. Mengasuh ni malas kan maknya. Bila baby tu nak tidur, dia letaknya susu atas mulut baby, dilapiknya bantal. Tangan pula dibedung, diikatnya. Budak tu lemah susu. Nak tolak tak boleh, susu duk masuk. Nak pegang buang tak boleh, tangan kena ikat. Mati biru budak tu. Menyesal tak tuan-tuan? Seumur hidup akan menyesal. Sebab tu tuan-tuan, lapangkan untuk anak. Mak nak ayam, baik, nanti mak masakkan ayam untuk kamu. Abang nak ayam tak? No, untuk abang sekali. Bila tuan-tuan masak untuk suami, masak untuk anak, tuan-tuan tengok suami makan ngap. Apa rasa isteri? Alhamdulillah. Apa rasa mak? Alhamdulillah. Mati besok pun puas hati. Puas hati ustaz, semalam suami saya makan ayam, dia minta ayam, saya bagi, puas hati saya ustaz. Sempat dia makan. Makcik buah racun ke ayam tu? Menyusah dengan orang ustaz weh. Sat-sat ayam, saya rendang dengan racun, bagi dia makan. Padat muka dia. Itu membunuh namanya makcik weh. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, dengan mak kita, dengan suami kita tak ambil berat. Suami minta bubur je. Ya bubur. Lama tak makan bubur kacang. Tuan-tuan malas. Suami isteri malas nak buat. Abang ni bubur. Kentut macam bubur dah bau lah. Unsin bubur. Cuba abang beli ke depan tu, bubur ada jual. Suami start motor pergi beli bubur. Elok nak kono rumah, bam belangkah. Menyesal tak isteri? Menyesal. Dia ke mana Kak Ya? Dia ke kedai beli bubur. Dia nak bubur, saya tak buat. Nyesel rasanya. Malam tu kenduri tahlil bubur tuan-tuan. Malam besok bubur, malam lusa bubur. Malam kedua Tok Siok tanya Kak Ya, malam besok bubur lagi ke? Kata dia. Aku tak datang. Aku cirit 4 kali. Kamu tahu kata dia. Bubur. Aku kata hanya santan. Subhanallah. Masa hidup tak nak buat. Masa mati orang lain makan. Jadi apa yang suami nak, masak. Dia mati pun puas hati. Dia nak makan, masak. Dia meninggal pun tak apa dah. Apa hajat dia kita bagi. Kesian tuan-tuan. Tunaikan hajat sementara dia hidup. Dia minta izin nikah lagi, bagi. InsyaAllah. Supaya dia mati kita tak menyesal. Abang-abang pun bawa lah isteri. Jangan duk ngira tuan-tuan je. Isteri ngajak ke Singapura, pergilah. Udah nak tengok kapal atas bangunan. Kapal atas hotel tu. Macam selalu tadi ni kapal ke apa? Awaklah dia tengok, dia nak berenang di atas tu. Kolam renang paling tinggi, buatlah. Abang jualah ke Tesco, bawa. Aku tak ada duit. Ada dia cakap nak beli barang. Dia cuma ajak abang, jomlah ke Tesco. Bawa lah. Ambil dia, buat atas troli, tolak. Sampai yang eskalator yang berjalan sendiri itu tentu lepas tangan. Bye-bye. Belum lompat baklung. Dia ajak jalan, bawa lah. Kesian dekat isteri kita. Besok kalau dia meninggal, menyesal abang-abang. Udah abang-abang kita suka menung sekarang ni.
Apa hayuk ngenang dengan bini aku ni. Masa hidup tak nak bawa, masa mati sibuk nak pergi. Begitulah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada mak. Saya dah tak ada mak lah. Apa lagi yang saya nak bawa untuk mak saya? Last sekali permintaan mak pada saya, ajak pergi umrah. Jom mak, jom. Mak larat ke? Mak sihat ke? Nak tengok juga Kaabah, nak pergi juga umrah. Jomlah mak, jom. Ajak balik pada umrah, meninggal. Maknanya kita puas hati. Kita puas hati. Sebab tu abang-abang yang masih ada mak, apa hajat mak bawa? Apa hajat mak? Mak nak tidur dengan kita, tidurlah, sihan kat mak. Mak datang rumah kita, suami dia tak ada. Malam ni cakap dekat isteri kita, ya, abang tak tidur dengan kamu malam ni, abang nak tidur dengan mak. Mak ni bangga sangat kalau anak dia tidur dengan dia. Sebelum tidur ambil bam rimau, tuan-tuan cakar rimau mak, urut kaki mak.